node 1, okey, jangan lupa letak y node 1 ini. V node y, okey, V node y adalah 25 sin theta lah, okey. VA ni 25. Right? Sin theta. Tolak setengah 9.8 T square. Okay. Betul lah. Right. Dan juga second equation, we have Vy is equals to V node y minus A AT. Okay. Ini betul lah. Okay, betul-betul. Okay. Okay, you dapatlah T 1.195 dan 51.4 degree lah. Okay. So dah dapat time dan juga theta A. Theta A dekat mana? Theta A dekat theta A lah. Cuma time tu. Time dekat mana? Time pada dia throw dekat A sampai dekat C ni. Okay, dekat C. Agak-agak kalau saya tak bagi maximum height tu VC0, kita boleh buat tak? Okay. So kita ada horizontal motion. Dah siap ni masukkan dalam equation horizontal motion untuk dapatkan D lah. Untuk dapatkan D. Alright. Sebelum saya proceed untuk soalan seterusnya, saya nak explain sikit tentang vertical motion. Okay, vertical motion. Vertical motion, projectile motion. Let's say kita ada satu ni. Okay. Y kan. Y. X. Okay. Okay. Let's say saya ada satu projectile motion daripada atas ni, kemudian turun ke sini. Okay, bergerak. Sebab apa Vy pada maksimum? Okay. Okay, let's say saya ada VA kat sini lah. Okay, VA. Ini VA. Right. Dan kita ada VAX lah. VAX dan juga VAY. Apakah VAX? Boleh bagi saya satu nombor tak? VAX tu apa? Bagi saya satu nombor 1 sampai 10. Ada tak? Panggillah siapa ni? Raja Ruzmin ada tak? Raja Ruzmin ada tak? Boleh bagi saya apakah nilai velocity pada X? Raja, ada? Tak ada. Kalau tak ada, saya kena cancel attendance ni. Ada tak Raja Ruzmin? Bagi saya satu nombor VAX tu 0 sampai 100. Okey, bagi saya satu nombor. Tak ada Raja Ruzmin tak ada lah. So saya kena cancel attendance dia. Siapa lagi? Siti Aisyah ada? Siti Aisyah? Atau boleh tulis kat chat lah. Siti Aisyah ada? Boleh bagi saya satu nombor VAX ni, berapa nilai dia? Boleh bagi saya satu nombor VAX ni 0 sampai 100. Bagi aja apa-apa nombor. Okay, dia kata 55. Okay, 55. Okay, let's say kat sini 55 meter per second lah. Okay, 55 meter per second. Jadi, kalaulah VAX itu dekat point sini. Okay, katakan bola tu bergerak sampai dekat sini. Katakan sini point B kan. So, dia ada VBX. Haziq ada Haziq? Haziq? Apakah VBX? Kita ada VBY lah. Sini VBY. Haziq ada? Haziq? Semua tak ada ni.
Raja dah tak ada dah. Raja tak ada. Haziq ada? Christina lah. Christina apa VBX? Haziq pun tak ada. Christina? Christina pun tak ada dah. Tadi ada bagi emoji. Apakah nilai VBX? Satu nilai, nombor. Mana ni? Apa-apa nombor je ke tak? Apa-apa nombor je. Ataupun nombor yang betul lah. VBX tu apa? Nombor yang betul. Kalau tak tahu, letak je apa-apa. 70. 70. 70 meter per second. Alright. Katakan sini point C. Ada VBX lah. VCX. Okay, VCX. Apa lagi saya nak tanya ni? Apa ya? Hanif ada Hanif? Hanif Taufik? Ada tak? Hanif? Ada, okay. Berapakah nilai VCX? Kalau tahu jawapan yang betul, beritahu jawapan yang betul. Kalau tak tahu, letak je berapa-berapa. 20. Okay. Sebenarnya, untuk arah X, velocity dia adalah sama. Okay? Velocity dia adalah sama. Kalau lah siapa tadi cakap, Aisyah cakap VAX tu pada asal dia, Aisyah cakap VAX itu 55, sepatutnya VBX juga 55 lah, tak boleh 70. Okay. Ini pun kena 55 juga. Ini pun kena 55 juga. Kalau Hanif refer kepada jawapan yang 70 VBX tadi, betul, okey lah. Okey lah. Tapi asasnya velocity pada arah X mestilah sama. Sebab apa? Tahu tak? Tak boleh tahu kenapa? Sebab acceleration pada arah X adalah 0. Okay? Acceleration in X adalah kosong. Okay? Jadi halaju dia adalah sama untuk arah X. Okay, untuk arah X. Okay, sekarang saya nak tanya arah Y pula. VAY. Okay, VAY ni berapa? Tanya siapa ya? Nazir ada Nazir? Nazir Reza? VAY ada? Tak menyahut saya letak kosong nanti. Tak menyahut saya cancel attendance. Okay, berapa VAY? Boleh tak apa-apa. Mula-mula ni untung lah. Boleh tak apa-apa je. 0 hingga 100. Letak je lah apa-apa. VAY. Nazir? 70 juga. Okay. Letak nombor lain. 70. Okay. So, VBY. Okay, VBY. Nur Fazrin ada? VBY apa dia? Nazir cakap VAY 70. So, VBY apa? Fazrin? Nur Fazrin? Ada tak? 75. 75. 75. Okay. VCY berapa? VCY kosong lah. Okay, VCY kosong. Alright. Berapa dia kata 75? Salah lah. 75 salah. Sebab semakin you naik, halaju Y mestilah semakin berkurang. Sebab apa makin berkurang? Sebab acceleration you pada arah bawah. Ini acceleration AY, iaitu negatif 9.81. Okay? Acceleration Y you negatif 9.81. Jadi tak bolehlah start 70. Sorry, sini B. Sini B. Sini B. Ya, betul. Okay. Start 70.
Dekat atas ni jadi 75. Makin laju pula. Tak boleh. Okey, you mestilah makin kurang. Okey, mesti bagi kurang. Katakan 65 ke boleh lah. 65 ke 60 boleh. Okey, katakan 60. Okey, makin lama dia makin kurang. 60. Dekat sini dia makin kurang. 40. Dekat sini dia makin kurang. 30. Sampai dekat puncak dia jadi kosong. Okey, kosong. Sampai dekat sini dah turun, laju dia bukan lagi ke atas, dah ke bawah. Dia ke bawah. Makin naik, makin lama makin naik, makin lama makin tinggi, dan hujung makin tinggi lah. Okey. So you kena faham konsep projectile. So katakan kat sini negatif 30. Kat sini negatif 40, negatif 50, negatif 60, negatif 70. Okey. Faham Tapi arah X sama, tak kisah. Kalau kat sini 70, dekat sini pun 70. Kat sini 70, 70, 70. Okey. Velocity pada arah X adalah sama. Okey. So saya tak nak bila saya tukar sikit soalan ni saya jawab. Okey. So konsep dia macam tu. Faham Tak faham boleh, siapa faham boleh bagi thumbs up lah dekat reaction. Okey. Kalau tak faham silakan ulang balik. So soalan projectile sangat famous dalam you punya midterm questions. Okay, midterm questions. Okay, so tolong buat betul-betul untuk soalan projectile. Sebab untuk midterm kita akan cover chapter 1 dan chapter 2. Sama dengan your quiz lah. Sama dengan your quiz. Alright, so cuba score. Sebab chapter 1, chapter 2 ni agak mudah. Okay, so cuba score. Kalau you nak score final nanti, susah lah sebab itu dah masuk rigid body. Rigid body ni benda tu dah ada alpha, ada omega, berpusing, okey. Kalau tak faham boleh tanya saya lah, okey. Saya ajar dinamik dia lama dah. Dah 10 tahun dah saya ajar dinamik ni. Daripada tahun 2010. Masa masuk UTM saya dah ajar dinamik dah. Alright. Soalan yang kedua berkenaan tentang normal tangent coordinate. Ni saya punya ni. Boleh aku? Okay, nombor 1 full mark lah. Betul lah ni. Siapa yang punya ni okey dah. Dapat 10 per 10 lah. Alright. Yang nombor 2 ni. Okay. 1 dengan 2 ni orang lain-lain bukan orang yang sama. Alright. Siapa dapat identify apa masalah dia dekat sini? Siapa dapat identify? Okay. Masalah dia ialah diberi 28 meter per second pada A. 25 meter per second pada A. Okay. V lah. V. Okay. Dan cari A, acceleration pada B. Acceleration pada B. Okay. Masalah dekat solution ni, kenapa pergi guna kita tahulah AN sama dengan V squared over rho V squared over rho. Masalah dekat solution ni, kenapa pergi guna velocity A pada B? Okay, velocity A pada B. Salah lah. Okay, kita nak dapatkan A normal pada point B, iaitu mestilah VB squared over rho. Yang solution ni buat, pergi cari A and B, dia guna VA pula. Sebab tu dia guna 28. Salah lah. Okay, salah. Sebab apa dia guna 28 je ni? Sedangkan 28 ni adalah velocity pada A. Okay, ni salah lah. Salah. Dan kalau atas-atas salah lah. Alright. So macam mana kita nak cari? You kena dapatkan velocity A terlebih dahulu. Okay? Dapatkan velocity A dahulu. Macam mana nak dapat? Ada keyword yang penting pada soalan ni, iaitu increase its speed bermaksud apa? Increase its speed bermaksud acceleration lah. Acceleration. Okay? Constant rate. Constant rate
you boleh gunakan equation projectile tadi. Okay, you boleh gunakan equation projectile. Contohnya, siapa ni, dia gunakan equation V squared is equals to V naught squared campur 2 AS. Boleh gunakan equation ini, okay, untuk dapatkan velocity pada B lah, pada B. So dekat sini jadi B, yang sini jadi A lah, A. Okay, S adalah 100. Okay, S adalah 100. So you dapat VB. Okay, VA adalah 28. Okay, 28. So dapat VB, you masukkan dalam equation yang ini. Kiralah A normal berapa? A normal. Okay, 0.5 ini adalah automatic. Ini adalah A tangent. Tak perlu kira. Okay, bila kita buat kereta, apa yang display dekat kita punya meter tu, itu adalah A tangent lah, A tangent. Right? So bila dia kata increase speed, dia maksud itu adalah A tangent lah, A tangent. So dia masukkan dalam equation yang betul ini. Yang ni semua betul lah, yang ni betul. Ini betul. Ini dikira pula A tangent yang 3.92. Salah lah. Sebab A tangent telah diberi. Okay, telah diberi. Right? So siapa yang buat ni dapat salah lah. Salah. Okay. Dia tak boleh markah lah. Yang kosong lah. 0/10. Right. Soalan nombor 3. Ini pun orang lain juga, student lain. Saya rasa soalan ni agak straightforward. Kebanyakannya dapat jawab dengan betul lah. Okay. Kebanyakannya dapat jawab dengan betul. Pastikan gunakan aksis yang sama. Aksis yang sama. Aksis yang sesuai. Janganlah guna X kat sini, Y kat sini. Okay, tak sesuai lah. Better guna sini X dan sini adalah Y. Right? Okay. Kebanyakan betul lah. Ni saya tak komen. Okay. Okay. Yang ini boleh dikatakan semua pelajar buat dengan salah. Untuk equation, untuk soalan yang ini. Jadi saya tak cek semua. Saya cek saja secara random saja. Tapi semua saya cek random salah. Saya tak tahulah sama ada faham ke tak kan. Okay, soalan ni saya tahu soalan ni lebih kurang macam slide. Tapi kena fahamlah. Janganlah terus tiru. Okay, you kena tengok betul ke soalan sama dengan slide ke tak sama. Okay. Alright. Kita ada satu kereta yang bergerak ikut curve ni. Okay, ikut curve. Okay. Curve tu diwakili dengan equation ini. Equation ni sebenarnya you dah belajar contohnya. Contoh kalau saya bergerak macam ni. Gerak macam ni. Ini dah Y sama dengan X squared. Okay. Belajar kan dalam calculus matematik. Kalau saya punya curve saya bergerak macam ni. Ini Y sama dengan MX. Okay. Sekarang ni curve dia macam ni. Okay. Curve dia macam ni. Macam bukit ni lah. Okay. Bila dia beri curve, ada X, ada Y, dia mesti bagi paksi. Okay. Dekat mana 0, 0. Mesti bagi paksi ya. Dalam equation ni, paksi dia adalah dekat sini. Dia dah bagi dah, dia lukis dah paksi ni ha. Kat sini dah kosong, kosong. Right? Paksi. Okay. So, dekat point sini, saya saja je tak buang 80 ni. Ini adalah 80 kosong. Koordinat lah, koordinat. Alright, koordinat. Dekat atas ni, koordinat dia apa? Kosong A lah, katakan A. A lah. Okay, koordinat. Jadi, bila guna equation ni, alright, step tu betul lah, betul. Tapi apa yang membuatkan dia salah, cara you kira row. Cara you kira radius of curvature. Saya tahu rumus dia adalah yang ni lah. Okay, rumus ni betul lah. Betul. Okay. Cuma kenapa kita guna X sama dengan 80? Kenapa dimasukkan X sama dengan 80 ni? Okay. Sedangkan saya nak cari find the force
pada it reach point A. Okay, point A tu kat mana? Kat sini. Apa nilai X pada point A? Faizuddin ada? Faiz? Apakah nilai X pada point A? Faizuddin? Tak cukup attendance 80% tak boleh ambil answer Faizuddin, ada tak? Apakah koordinat pada point A? Koordinat X pada point A? Tak ada. Faizuddin tak ada. 5, 4, 3, 2, 1. Tak ada. Faizuddin tak ada. Irfan ada Irfan? Irfan? Ada. Koordinat X pada point A, apa dia? X pada point A. Astagfirullahalazim. Dudukan X ada tu. Koordinat X pada point A. Koordinat X pula. Yalah, koordinat X pada point A. Apakah X? Kat sini kosong-kosong. Mana? Kat sini kosong-kosong. Dekat A ni apa koordinat X dia? Macam koordinat Kosong. X. Kosong lah X. So sepatutnya masukkan nilai X ni kosong lah. Jangan masukkan 80. Boleh tak? Boleh tu. Boleh. Okey, contohnya saya cakap soalan apakah force pada, saya tukar lah, katakan force pada point B. Kat sini point B. Barulah guna 80. X 80. Alright. So you masukkan X sama dengan kosong, you sepatutnya dapat row yang sepatutnya inilah. Right. Okay. Satu lagi, tak perlu pun kita kira tan theta ni. Okay. Tan theta hanya guna untuk bila disengit lah. Sebab apa kita guna tan theta? Katakan kita nak ada kereta kat sini. Yelah. Barulah kita cari theta. Ini. Cari tan theta, guna tan theta. Kalau dia dah ada kat atas ni, tak payah kira lah. Semuanya 90 degree lah. Okay, 90 degree. Tak perlu kira tan theta pun. Okay, tak perlu kira pun. Cuma kira apakah dy dx, apakah d squared y dx squared, masukkan dalam ini. Okay. Masukkan nilai bila x sama dengan kosong. Okay. Jangan masukkan x sama dengan 80. Okay. Right. Itulah yang saya nak bebel sikit lah dekat quiz ni. Okay. Alright, quiz ni cuma bernilai 25% lah, so jangan takut. Okay, total cuma 25% daripada your full mark. Okay, so satu tu mungkin dalam 1% je lah. Okay, 1%. Kat sini lebih sikit lah markah dia. Okay. Okay, kat sini lebih sikit lah. Sini mungkin, kalau saya buat sini mungkin 3, kat sini 2, sini 3, dekat sini 2. Kalau saya per 10 lah. Kalau saya per 10. Okay. Jadi kebanyakannya mungkin akan kurang 1 markah je lah. Siapa yang salah. Basically siapa yang salah ini memang tolak 1 lah. Ini. So you dapat dah 1.5 per 2.5 lah untuk quiz 1. Alright. Okay. So cuba kuasai chapter 1, chapter 2 sebab your midterm saya rasa 20%. Okay, 20%. Okay, so midterm 20% tu you guna score betul-betul lah. Alright, score betul-betul. Quiz apa? 2.5 tu tak ada masalah lah. You boleh cover dalam lab report dan lain lah. Alright. Okay. Takkan ada soalan tak? Kalau tak ada, saya teruskanlah sikit dengan chapter 3. Okay, chapter 3. Doktor nak tanya? Ya. Dekat soalan nombor 2 kan?
Dia punya speed rate dia 1/6 T. Oh, set yang B tu siapa? Oh, itu yang 6T tu Okay. Ha-ha. Ada soalan yang saya bagi, rasanya itu yang bahagian siapa yang buat kuis request kan? Ha. Sekejap saya buka. Siapa yang buat request? Saya buka sekejap. Sekejap. Macam soalan siapa Christina ni, boleh saya share Christina punya skill? Saya share soalan lah. Saya share soalan dulu sebab soalan ni lain. Siapa yang buat request tu, minta maaf lah, saya kena susahkan sikit. Sebab tak fair lah kepada yang dah buat. Boleh. Sekejap. Saya tengah cari ni. Okay, ya. Tiga, dua. Okay, sekejap.
Okey, untuk soalan yang ini, okey, saya ubah sikit. Okey, apa beza dia? Dia bagi increase is paid at a rate of 1/6 T meter per second square. Okay, 1/6 T meter per second square. Okay, kalau kita lihat yang tadi tu, soalan yang tadi dibagi constant rate at a constant rate 0.7 kan. So bila constant, you boleh pakai equation yang projectile tu, V square sama dengan V naught square tambah 2AS, boleh pakai. Tapi bila tak constant macam ni, maksud tak constant tu dia ada variable lah, dia ada T, ada time ataupun ada S. Dia tak constant, constant ni ada satu nombor je. Bila tak constant ni tak boleh guna equation yang itu. You mesti buat kamiran lah, you mesti buat kamiran. Okay, you kena buat kamiran. Macam ni dia guna equation, rasanya guna equation yang ni, ini kan, tak boleh pakai. Sebab dia tak constant. Okay, bila tak constant, you kena buat kamiran, iaitu kamiran ni pun mudah je. A sama dengan tebal pula ni, dV over dt kan, dV over dt. So dV sama dengan A dt. Kamir lah, kamir. So V you dapat, kamirkan A 1/6 dt lah. Okay. Okay. So you kamirkanlah V 1/6T. Macam nak kamir 1/6T? Oh, senang sangat. 1/6 T square bahagi 2. Okay. Ini V tolak V, V0. Okay. Itulah dia. Maknanya VB tolak VA sama dengan 1/6 T kuasa 2. Alright. So VB adalah VA diberi kan 30. Okay, VA diberi 30. Dalam soalan ni lah. So 1/6, 1/12 lah. 1/12 T kuasa 2. Time dibagi 12. 12 kuasa 2 tambah 30. Okay. So you dapat dah VB. Okay, dapat VB, proceed macam biasalah. AN is equals to V squared over rho. Okay, sini kena kamir lah, kena kamir sebab A dia tak constant. Okay, A dia tak constant. Alright. Okay, okay, salah lah kalau pakai equation yang ni, salah lah, tak boleh pakai. Sebab A dia tak constant. Okay, tak constant. Alright, boleh faham Kalau faham, boleh bagi tanda thumbs up lah. Macam cakap seorang pula nanti. Boleh Doktor. Saya dah agak dah nak kami, tapi tak tahu kenapa tak buat. Oh, dah agak tak terkamir? Sudah. Tak apa. Ini pengajaran lah. So, jangan buat lagi dalam midterm. Okay. So, saya akan masuk berkenaan tentang kinetic of particle chapter 3. Chapter 3 ini adalah berkenaan tentang work dan energy. Okay. Chapter 2 kita belajar tentang, saya bagi overview sikit lah kalau nampak. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Okay, chapter 4. Semua ini adalah partikel. Okay, partikel ni mudah. Cuba score tu partikel. Partikel ni mudah sebab dia titik je lah partikel. Okay. Untuk satu kita cari velocity, kita cari A, dan juga cari acceleration lah. S, B and also A. Alright. Chapter 2 berkenaan tentang force and acceleration yang kita tarik bongkah tu atas satas yang sengit tadi kan, macam quiz soalan nombor 2 tu, soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3. So ini kita base dengan force. Okay, masih lagi partikel. Chapter 3 kita akan berkenalan dengan work and energy.
Alright. Chapter 4 kita akan masuk tentang impulse dan momentum. Alright, momentum. So itu overview lah, overview. Dan chapter 3 ini berkenaan tentang work and also energy. Alright. Siapa ingat dalam SPM physics ke, dalam bila belajar ke, apakah works? Okay, apakah works? Sebelum tu, chapter 3 ni adalah berkenaan tentang macam mana kita nak design roller coaster. Nak nampak kan roller coaster dekat funfair? Macam mana dia pastikan bila dia turun tu, dia akan sampai lah kat ujung. Okay, sampai ke ujung. Dia tak pakai enjin pun, dia pakai effect of gravity saja. Okay? Macam mana dia nak pastikan dia sampai kat ujung, kata kat sini point C. Okay? Tiba-tiba dia lepaskan kereta ni, tak sampai pun dekat C, sampai kat sini je. Patah balik. Macam mana dia benda ni? Okay? Macam dipastikan B ni, radius ni mestilah banyak-banyak ni. H, ketinggian dia. Okay? VA ni mestilah kita lepaskan dengan laju sekian-sekian. Berapakah tinggi yang kita kena design? HA ni. Yang katakan ini HB lah. Ini adalah HC. Okay? So berapa kita nak design HA, height A, height B, height C. Okay? Tak naklah sampai satu kat sini, kereta tu jatuh. Tak boleh lah. So kena design tu. So kita akan gunakan konsep yang kita akan belajar chapter ni lah, iaitu work dan energy. Okay, work dan energy. Okay, apa itu work? Work bahasa mudahnya ialah kerja lah. Okay, untuk kerja mesti ada we must have force and also force and also displacement. Okay, force and also displacement. Terima kasih Christina. Force dan juga displacement. Kalau saya duduk di atas kursi ni, saya tak bergerak. So, walaupun saya penat juga lah bercakap kan, tapi tak dikira kerja lah. Tak dikira kerja. Macam duduk sajalah sebab tak ada displacement. Okay, tak ada displacement. Melainkan saya berlari dan berjalan lah, baru ada works. Right? Jadi untuk pastikan ada kerja, mesti ada force dan juga ada displacement. Okay. Okay, force dan displacement tu mestilah dalam satu arah. Okay, mesti dalam satu arah. Untuk dia jadi positif lah. Kalau saya ada force ke sini, ke kanan, okay, dia juga bergerak ke sini, S. Okay, jadi work saya adalah, susah tak nampak ni. Katakan saya bergerak daripada point 1 okay, ke point 2. Okay, gerak dari point 1 ke point 2. Saya tolak guna daya F. Okay. Saya tolak guna daya F pada point 1 ke point 2. Jadi kerja saya adalah F times S lah. Work sama dengan F darab dengan S. Okay. F darab dengan S. Simple as that lah. Simple as that. Okay. Sebenarnya dia bukannya darab ni, bukannya cross product. Dia sebenarnya adalah dot product. Okay, nanti saya terangkan lah. Kita masuk dot product. Let's say saya punya force saya tukar. Force saya bukan ke kanan, force saya adalah ke kiri. Tapi S saya masih lagi ke kanan. Jadi work saya dah jadi negatif F darab dengan S. Okay. F darab dengan S. Okay, saya tak dot lah. Okay. Alright. Sebenarnya nak tahu negatif ke positif,
dia menggunakan dot product. Dot product sebenarnya adalah cos theta lah, cos theta. So dari segi vektor, work sebenarnya adalah Fs cos theta. Okay, untuk yang merah tu, theta dia berapa? Okay, F sini, S pun sini. Jadi theta ni adalah 0. Okay, Fs cos 0. Bila cos 0 tekan kalkulator, cos 0 berapa? Cos 0 adalah 1. Okay, so sama dengan Fs. Okay, so untuk yang biru tu, untuk yang biru, berapakah theta dia? Satu ke sini, satu lagi ke sini. So theta dia sebenarnya adalah 180 degree. Okay, so kira lah W sama dengan Fs cos 180 degree. Ambil kalkulator, kira cos 180 degree berapa? Cos 180. Negatif 1. So you dapatlah negatif Fs. Okay, negatif Fs. Okay, kalau saya ada angle, saya tukar warna kuning, hijau lah, hijau. Okay, masih lagi ke sini, S saya, kemudian F ada angle sikit. Theta ni lah, theta itulah. So Fs cos theta. If my S pula S ini dan F kat sini, theta yang mana? Theta yang banyak ni. Ini theta ni, theta yang itu. Right? So katakan kat sini 60 degree. Let's say kat sini 120 degree. Okay? So mesti ni dapat negatif lah. Ini mesti dapat positif. Betul kan? Cos 120 negatif. Okay? Alright. Kalau force itu 90 degree, okay? Force itu 90 degree. S dekat sini dan F dekat atas. 90 degree. Ada kerja ke tak? Cos 90 degree berapa? Fs cos 90 degree is equals to cos 90 degree sama dengan kosong. Betul. Tak ada kerja. Okay, cos 90 degree adalah kosong. Okay, dia faham mesti ada force, mesti ada arah lah, direction. Right? Baik. So kita nak kira force ataupun works. So kita akan cover work dulu sebelum energy. Okay, work. Work ni ada beberapa jenis. Nombor satu, kita work disebabkan oleh weight ataupun berat. Contohnya apa? Contohnya satu bola lah. Okay. Ini lantai. Lantai. Saya lepaskan bola ni, jatuh ke bawah. Okay. Pada distance delta y. Okay, delta y. So berapakah work oleh bola A ni? Katakan ini bola A lah. Okay, work of bola A ni berapa? Siapa tahu? So gunakan konsep asal kita, force darab dengan distance. Okay, force
ataupun Fs cos theta lah, Fs cos theta. Force dia mana? Okay, force dia kat mana? Force yang ada adalah force berat. Okay, berat, weight. So we have force ini, F, is equals to mass times gravity. Okay. Dan juga S, jarak dia, distance. Okay, Fs. Jadi our works is F, ataupun saya terus tulislah mg theta y cos theta. Cos theta adalah cos kosong lah. Okay, so you dapat mg delta y, right, mg delta y, ataupun kita guna sebagai w delta y. Okay, w delta y. Alright, itu kalau bola tu turun ke bawah. Bola naik ke atas. Saya start dengan bawah. Okay. Kemudian dia naik ke atas. S. Okay, S. Force dia masih lagi ke bawah. Force dia masih lagi ke bawah. F sama dengan mg. Okay. Tapi kali ni dia naik ke atas. So kalau bola tu naik ke atas, dia akan dapat, katakan ini bola B dah pula. WB is equals to Fs sin 180 degree lah. Okay, so dapat negatif mg delta y. Okay, mg delta y negatif. Alright. So kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah if particle move up, W adalah move up, negatif mg delta y. Okay. Dan if particle move down, works adalah mg delta y, positif. Okay, terbaliklah. Biasanya naik atas positif, yang bawah negatif. Tapi kali ni terbalik. Naik atas pula negatif, naik bawah adalah positif. Okay, positif. Okay, boleh faham itu yang pertama lah. Yang kedua berkenaan tentang work of weight ni. Dia tak semestinya kalau objek tu turun straight. Let's say saya ada satu objek. Dia naik sengit macam ni. Ini kedudukan 1, ini kedudukan 2. Okay. Berapakah work of weight dia? Sini katakan jarak sini 5. Okay. Jarak sini 4. Jarak sini 3. Okay. So work of weight dia, walaupun kita cakap work adalah F darat dengan S. Okay. F darat dengan S cos theta. S itu tidak semestinya ikut jarak ini. Okay. Untuk work disebabkan oleh berat, mesti ambil delta Y, ketinggian dia. Delta
Y, iaitu 3 lah. 3. So weight dalam kes ini adalah mg darab dengan 3. Alright. Siapa yang buat mg darab dengan 5 work oleh weight? Salah. Okey, salah. Kerja yang dilakukan oleh berat mestilah mengikut vertical direction. Okay, vertical distance. Sebab berat kan arah dia ke bawah je. Dia tak boleh sengit. Okay, mestilah vertical direction. Alright. Sebenarnya kalau you tak ikut ni pun tak apa. Sebab bila kita buat cos theta, ketika ini theta, akan dapat juga 3 tu. Okay, akan dapat juga 3. Tapi untuk congak, weight, kerja oleh weight, due to weight, you have to measure S as basically distance of 3 lah, bukannya. Alright. Alright. Itu adalah work of weight. Boleh faham Okey, yang seterusnya adalah kerja yang disebabkan oleh spring. Kerja yang disebabkan oleh spring. Sebelum tu saya bikin next slide dulu lah dengan ini. Okey, tengok gambar ni. Okey, tengok gambar. Alright. Kalau spring itu at rest, spring at rest, displacement kosong, force juga zero. Okay, force juga zero. Work dia berapa? Work dia juga adalah zero lah. Okay, work is also zero. Right? Spring stretch. Tengok orang lidi tu, dia tarik spring tu, dia tarik ke arah kanan. Okay, tapi force dia, bila kita tarik spring, force tu akan cuba balas balik. Dia akan cuba tarik balik. Jadi arah bertentangan lah. Okay, kalau kita tarik spring kan, tarik spring, force pada spring tu dia akan cuba tarik balik ke kiri lah. Boleh faham balik ke kiri. So sebab tu arah F dia adalah ke kiri. Okay, so arah X dan juga arah F bertentangan. Okay, jadi force adalah negatif Kx. Force adalah negatif Ks. Arah bertentangan. Jadi work dia adalah, ingat, our work is Fs. Okay, cos theta. Dalam kes ni theta 0 lah. Fs ataupun Fx. Kita nak buat konsisten kat sini, boleh tulis Fx. Fx. Okay, jadi work sebenarnya adalah negatif Kx kuasa 2. Betul So F adalah Kx. Untuk spring F adalah Kx. So work adalah F negatif Kx kuasa 2. Okay, so kalau saya stretch lagi, stretch banyak, so dia dah jadi 2x, jadi F dah jadi 2Kx. So work kat sini dah jadi negatif Fx sama dengan negatif 2Kx kuasa 2. Negatif 2Kx kuasa 2 lah. Okay, so kena ingatlah, biasanya force untuk spring, force bukan work. Force spring adalah Kx. Okay, force weight is mg. Okay, mg. Untuk spring mestilah Ks. Itu adalah force. Okay, itu adalah force.
Alright. Kemudian ini pun sama, okey. Kalau kita tolak pun sama juga. Okey. Arah yang lain, tengok kat sini. Arah F ke sana, dia tolak ke sini. So you mesti dapat W juga negatif F A X. Okey. Kuasa 2. Dan ini pun sama, arah lain-lain. Mesti dapat F A X kuasa 2 lah. 2 kali lah. Alright. So tak kisah point yang saya nak tunjuk kat sini, no matter how compression ke, tension ke, work of spring sentiasa negatif. Okey, sentiasa negatif. Sebab arah dia adalah bertentangan. Ni, bertentangan ni arah dia. Okey, sentiasa negatif. Alright, kita patah balik kat sini. When stretched, a linear elastic spring develop a force of magnitude F is equals to Ks, where K is the spring stiffness and S is the displacement from unstretched positions. Okay, katakan saya ada spring ni, okay, asal dia tak stretch, free, okay, asal dia kat sini, kemudian saya tarik dia, tarik sampai sini, kan? Jadi kita punya Fs adalah Ks. S itu distance daripada tak stretch sampai dah dia stretch. Okay, itu adalah Fs. Okay. The work of the spring moving from position S1 to position S2 adalah yang ini. Okay, yang ini. So tak perlu risau tentang kamera ni. You kena ingat ini sahaja. Setengah Ks kuasa 2 tolak setengah Ks1 kuasa 2. Alright, kuasa 2. Dan magnitude dia sentiasa negatif. Okay, sentiasa negatif. Jadi works untuk spring pada position 1 ke position 2 adalah negatif setengah Ks2 square tolak setengah Ks1 square. Okay. You kena hati-hati dengan S ni. Okay. S1 sebenarnya adalah stretch position daripada tak stretch. Okay. Ini displacement from the unstretched position. Okay. Kalaulah saya punya nak cerita, saya tunjuk sikit. Okay, contohnya saya ada satu spring ni. Okay, spring. Asal dia tak stretch lah. Asal dia tak stretch. Okay. Kemudian dia stretch kepada satu distance S. Okay. S1 katakan. Okay. Ini adalah S0. So your work adalah negatif setengah Ks1 square tolak setengah Ks0 square. Okay. So untuk kes ini, katakan ini unstretched. Tak stretch lah. Ini adalah stretch. Okay. So untuk kes ini,
works dia adalah negatif 1/2 K. Mestilah S1 tolak S0. Square tolak dengan ini adalah S0 tolak S0 square. Okay. Mesti dikira pada jarak dia unstretched. Okay, jarak dia unstretched. Faham Katakan saya ada kes nombor 2. Ini unstretched S0. Okay. Kemudian dia bergerak daripada ini S1 kepada S2. Okay. So you kena kira berapakah distance dia antara stretch dengan start stretch. So W is equals to negative half K S1 tolak S0 square minus half S2 tolak S0 square. Right? So S itu mestilah dikira daripada you stretch tolak dengan dia tak stretch. Okay, dia ni unstretch lah. Unstretch dengan at rest lain ke? Unstretch dengan at rest adalah sama. Sama. Sama dengan at rest. Okay, sama dengan at rest. Okay. Okay. So untuk yang pertama ni, ini jadi kosong lah. Kosong. Right. Boleh faham Boleh faham bagilah thumbs saya. Biasa. Alright. Oh, ramai tak bagi thumbs sekarang, saya tak faham kot. Tak apalah, nanti kita tengok contoh Right. Okay. Dah habis Okay, itulah yang saya nak terang tentang force of weight dan spring. Okay, yang kedua, yang penting juga ni, okay, saya nak terang tentang principle work of energy. Okay, principle of work and energy. So macam mana saya nak relatekan antara work dan juga energy. So dia ada prinsip dia, Kalau ingat our first topic ataupun chapter 2 kita belajar F is equals to MA. Okay, F is equals to MA MV dV ds. MV dV ds. So daripada F sama dengan MA ni, dia boleh derivekan principle of work and energy. Okay, dia boleh derivekan ni. Sempit lah sini. Okay. Mana tadi? Copy. Paste. Okay. Alright. So kita ada F is equals to MA, kalau ingat. Okay, MA sama dengan A adalah dV over dt. Okay. Ataupun V dV over S. Alright. So letak kat sini. Cross productkan dia. So you dapat F ds is equals to MV dV. Okay. So kamerkan dia. Kameran F ds ni you dapat Fs lah. Is equals to M
V2 tolak V1. Okay. So ini adalah works. Okay. So ini adalah apa dia? MV ni setengah. Okay, setengah. MV ni lah kinetic energy. Okay, kinetic energy. So, jangan risau tentang kamera ni dengan apa? Derivation ni. Okay, nak tunjukkan aja. Yang penting principle of work dan energy cakap cakap apa? Principle of work and energy, dia cakap kinetic energy plus kinetic energy plus summation of works sama dengan kinetic energy pada point 2. Okay. So kinetic energy pada point 1 plus summation of works is equals to kinetic energy of point 2. Okay. So kinetic energy adalah setengah mv1 square plus summation u12 is equals to kinetic energy at point 2 mv2 square. Okay, kinetic energy. Okay, kinetic energy. So apa benda yang summation u12 ni? Okay. Inilah yang kita buat tadi. Okay, yang kita buat tadi. So kalau saya kembangkan, tambahlah Fs apa dia? Weight kalau ada. Tambahlah lagi Fs spring, work of the spring. Okay. Tambahlah lagi apa dia? Apa force yang ada? External force ke, friction force ke, yang masuk kat sini. Dan macam-macam Fs lagi sama dengan setengah mv2 kuasa 2. Okay. So kinetic energy pada point 1, let's say you ada partikel yang bergerak daripada point 1 ke point 2. Okay. So kinetic energy pada point 1 plus works, semua works yang ada is equals to kinetic energy at point 2. Okay, kinetic energy at point 2. Alright. So inilah T1 plus half plus summation of U12 is equals to T2. Buka slide lah. Okay, ini. Right. U12 is the work done by all the forces acting on the particle as it moves from point 1 to point 2. Okay, so work can be either positive or negative. Macam tadilah, if our particle move yang disebabkan oleh berat tadi, kalau dia naik ke atas dia jadi negatif, kalau dia turun bawah dia jadi positif. Itu works yang disebabkan oleh berat. Okay, berat. So total dia adalah ini. Kita kembangkan dia macam ni. P1 is equals to U12 spring, U12 weight, U12 external forces kalau ada, dan juga U12 friction. U12 ni maknanya apa? U12 ni bermaksud dia bergerak daripada point 1 ke point 2. If your particle move from A to point B, tukarlah TA plus UAB plus UAB square is equals to TB. Okay, so tak semestinya 1, 2 lah. Boleh jadi A, boleh jadi AB, boleh jadi BC. Okay, bergantung kepada soalan dan juga problem lah. Right? Tapi dia bergerak pada point 1 ke point 2, you can tulis lah 1, 2 ataupun A, AB. Boleh? Alright. Okay.
Tengok contoh ni. Saya ada satu box bergerak daripada point 1 ke point 2. Okay. Adanya force P. Okay, saya tarik tu. Adanya force P pada distance S. Okay, pada distance S. Ini. Okay. Dengan halaju V. Let's say sini V1 and here is V2. V1 and here is V2. So boleh tak dia bentukkan principle of work and energy equation problem ni? Boleh tak dia bentukkan? Fikir-fikir kan saya nak buat. Okay. So first you kena cari force apa yang ada pada blok tu. Sebab apa nak cari force? Sebab kita nak develop works. Okay, ingat. Works adalah force times distance. So you kena cari semua force yang ada. Okay. Semua force yang ada. So kita ada berat, external force P, kita ada normal force, and we have the friction. So kita ada 4 force kat situ. Okay, 4 force. Dalam banyak-banyak force ni, tak semua force yang melakukan kerja. Apa force yang tak melakukan kerja dalam kes ni? Siapa boleh tahu? Boleh tulis dekat chat. Antara 4-4 ni, apakah force yang tak melakukan kerja? Boleh? Siapa boleh tahu? W weight, normal, P dan juga friction. Okay. So L ni cakap gravitational force. Betul. Ini tidak melakukan kerja. Ada lagi tak? Ini no work. Lagi. P, W, N, F. L ni lagi. Ada orang lain tak? Ada orang lain yang boleh beritahu? Apa lagi force yang tak melakukan kerja? So dia bergerak ke sini. S. Lagi siapa boleh beritahu P, W, N dan juga F yang tak melakukan kerja? Christina Rosli cakap N. Betul. Sebab apa? Sebab arah 90 degree. Okay, 90 degree. Kan? Normal force tu dengan S 90 degree. N ke atas, S ke kanan, 90 degree tak ada force. Sebab apa tak ada force? Cos 90 degree adalah kosong. Okay. So work yang disebabkan oleh friction. Work yang disebabkan oleh friction. Saya tulis work friction lah. Work friction tu apa? F mu K darab dengan N U darab dengan S. Okay. Force untuk friction U darab dengan jarak. Okay. Berlainan arah. S ke kanan, friction ke kiri. Letak tanda negatif. Alright, letak tanda negatif. So S ke sini sini S. Alright. Ya, Sharvin Chandran, memang saya tunjuk separuh slide. Sebab saya nak zoom lah. Ni saya nak zoom. Okay, terima kasih Sharvin. Okay, and then W friction and then WP. Siapa boleh beritahu saya apakah WP work oleh P? Apa dia? Work adalah force jarak. Bukan ini, bukan F dengan NA. Okay, F dengan A pula. F dah bagi, F kita dah ada iaitu P.
Okay, ini adalah force lah ni, P. Okay, P. Jadi, work oleh P adalah P darab dengan S. Okay, ingat work kita adalah Fs cos theta. Okay, Fs cos theta. So, Ps cos theta lah. So, since theta 0, so you dapatlah Ps saja. Okay, boleh sama macam kes yang ini. Kalau saya tulis daripada asal, okay, ini adalah sebenarnya mu k n s cos 180 degree. Okay, so you dapatlah negatif mu k n s saja. Okay, sebab apa 90 degree? Sebab apa 180? Sebab friction ke sini, S ke sini. Jadi angle dia adalah 180 degree. Okay, 180 degree. Yang lain tu P ke sini, S juga sini. Jadi angle dia adalah 0 degree. Okay. Weight ke bawah, S ke sana. So angle dia adalah 90 degree. Okay. Normal ke atas, S ke sini, 90 degree. Okay. So cos 90 degree kan kosong. Right. Cos 180 minus 1. Cos 0 adalah 1. Right. Boleh Okay. So macam mana kita nak combinekan dalam principle work of energy, masukkan sahaja dalam principle tadi, iaitu T1 plus summation of U12 is equals to T2. Alright. So you ada setengah MV1 square tambahkan semua work yang ada yang kita dah kira tadi. Inilah PS tolak mu K N S. Okay, is equals to half MV2 square. Boleh? Okay, memang ada. Setengah MV1. Kalau faham, boleh bagi thumbs up. Okay. Alright. Boleh Alright. So, tengok contoh. Okay, boleh cuba soalan ni. Saya take file 5 minit. Sambil-sambil tu kita buat soalan ni. Boleh? Kita sambung dalam 11.35. Okay? Jaga.
Baik, kita mula kita sambung. Alright, so you are given S 0.6 meter, the spring is at rest, macam tadi dia cakap tadi, siapa? Christina. And the 10 kilogram block which is subjected to a force of 100 Newton, okay, has a speed of 5 meter per second, okay, down the smooth plane. Okay, so ada beberapa term kat sini. Smooth plane ni agak popular, agak penting, bermaksud no friction lah, no friction. Okay, right. So kita dah buang satu sumber works lah, iaitu friction. Dan diberi berat 10 kg blok, okay, dan juga ada force F. Okay, jadi boleh senaraikan apa force yang ada. Okay, boleh senaraikan force yang ada. Right. So kita ada we have the external force 100. Okay, and then we have a normal. Okay, and then kita ada berat W, dan kita ada spring F, spring lah, saya tulis Fs sebagai spring. Okay, itu force, dan arah gerakan dia ke mana? So dua benda ni penting, force dan juga arah pergerakan. Kita nak dapatkan works. So arah pergerakan dia ke bawah sini, iaitu S. Okay, S. Jadi normal tidak melakukan kerja sebab dia adalah 90 degree kepada S. Okay, so boleh buang siap-siap lah. So ini tak ada works. Okay, works. So boleh cancel. Right. So you tinggal weight Fs dan juga external force 100. Okay, so yang diminta adalah distance S when the block stop. Okay, so apa kriteria yang kita nak dapatkan bila block tu stop? So bila block stop, velocity dia mestilah kosong lah. Okay, so dah block tu berhenti, mestilah velocity jadi kosong. Okay, so you gunakan principle of work dan energy, iaitu half T1 plus summation of U12 is equals to T2, or half mv1 squared plus summation of works is equals to half mv2 squared. Right? So bila dia cakap distance S when the block stop, so requirement kita mestilah V2 akan jadi 0. Okay, V2 akan jadi 0. So letaklah siap-siap. Sini dah sama dengan kosong. Okay. So is equals to 0. Alright, V1 we have iaitu 5 meter per second. Right. U12 sekarang ni kita nak cari. U12 works 12. So we have berapa? Berapa kita ada? 1, 2 dan juga 3. Okay, 3. Right. So dapatkan berapa banyak yang dia work setiap
case tu lah, buat setiap case. Alright. Cuma ukuran dia ni dia dah kira daripada S 0.6. So kita kena gunakan reference yang dipakai lah. Okay, kita kena guna reference yang digunakan. So kalau dekat sini S, let's say S1, so dia minta kita cari berapakah S2 yang dia akan stop. Okay, dia akan stop. Let's say blok tu nanti kat sini lah. Okay, blok tu nanti dia kat sini. So cari berapakah S2 jarak. Right? So S1 diberi iaitu 0.6 lah. Ini 0.6 meter. Right? So dapatkan kerja yang dilakukan oleh setiap force ini. Okay? Contohnya nombor 1, mana dulu? Ini work by F100. Okay? Dapatkan work dia berapa? So work dia adalah Fs. Okay, Fs bermaksud 100 darab dengan S2 tolak 0.6. Okay, S2 ini panjang semua ni tolak dengan 0.6. So banyak mana dia turun? Kita kena dapatkan nilai itu. Okay, itu adalah work 1 lah. Katakan ini menembung 1. Alright. Kemudian work yang disebabkan oleh berat. Katakan ini nombor 2. Okay. Work by weight. Okay. So work nombor 2. Number 2 we have, ingat tak weight macam mana nak kira? The work, kalau benda tu turun, weight dia adalah positif. Kalau partikel kita naik, work dia adalah negatif. Kalau tak ingat lah. Ini, okay. Kalau partikel tu move up, keluar. Okay, kalau partikel tu move up, weight dia adalah negatif mg delta y. Move down, mg delta y positif. Okay. Jadi ini adalah move down. Okay, soalan kita ni. So mg positif lah, positif mg delta y. Ataupun berat kita adalah 10 kg, 9.81 delta y. Okay, boleh kira delta y dia berapa? Okay. Daripada sini ke sini, so dapatkan delta y dia berapa ni delta y ni? Delta y ni berapa? Okay. So S2 minus 0.6 sin theta. Okay, dapatkan delta y ni berapa? So S2 minus 0.6 sin theta lah. Right? So you masukkan saja dekat yang bawah ni. Okay. S2 sin 30 degree sin 2 minus 0.6 sin 30 degree. Right? Positif. Itu adalah work yang disebabkan oleh weight. Nombor 2. Okay. And then number 3. We have work yang disebabkan oleh spring. Okay. Work by spring. Pun W3 lah. Okay, W3. Okay, ingat rumus spring apa? Setengah
negative half K S squared. Ini macam tu tolak K S squared. Okay, itulah rumus spring lah. S1 tolak S naught. Okay, di mana naught tu pada keadaan dia unstretched. Okay, so untuk spring half K S2 tolak 0.6 square. Okay, K adalah pekali spring lah, iaitu lagi lah 200. Okay, ini. Alright, so 200 S2 tolak 0.6 square. Right. Okay, so rumus asal dia sebenarnya inilah, ini. Boleh tengok nota tadi lah. Okay, so mestilah pemanjangan dia untuk spring ni tolak dengan pada ketika dia rest, okay, ataupun unstretched. Right, so dia dapat ketiga-tiga ni, masukkan sajalah ke dalam equation yang atas ni. Equation yang atas ni. Nak tunjuk ke? Okay, saya tunjuk sikit lah, sikit lagi. So masukkan dalam equation yang atas tu, kita ada setengah berat 10 V1 5 campur, masukkan semua. We have 100 S2 minus 0.6 plus 10 S2 tolak 0.6 sin 30 degree minus half 200 S2 minus 0.6 square sama dengan setengah M V2 kuasa 2. Tapi since ini 0, sama dengan 0 lah. Alright. So, you tengoklah, yang ini adalah work 1, ini work 2, sini work 3. Okay, masukkan saja. Right. So, target kita nak dapatkan apa soalan? Nak dapatkan distance S. Okay, distance S ni. So, dalam ni ada tak S? So, adalah. So, you ada S, S dan juga S. So, ada satu unknown saja. So, boleh solve lah. Boleh solve. Right, kita tengok slide lah. Let's solve. Mana slide? Okay, masukkan saja nilai-nilai ni. Okay, masukkan nilai ni, nilai ni, nilai ni. Right. Terlebih je. Ini 1, W1. Okay. Sudah. Ini W2 dan W3 lah. Okay, kemudian solve lah. Solve ni kena pakai lah kuadratik ke pakai metod yang belajar dalam mathematics. Right? Okay, ada soalan tak? Okay, kalau tak ada, saya rasa setakat tu saja untuk hari ini. Sebelum beredar, tolong tuliskan dekat ruangan chat 2 perkara yang you belajar hari ini. 2 saja. Okay, kemudian boleh bersurai lah. Okay, tuliskan dekat ruangan chat 2 perkara yang you belajar hari ini dan kita akan bersurai. Okay, terima kasih. Saya stop dulu, sementara tu boleh tulis. Okay, so kita jumpa minggu hadapan pada hari Jumaat lah. So Raja Ruzman cakap spring force belajar hari ni. Okay,
Satu lagi. Magnetic work of spring. Principle of energy. Okay, terima kasih Christina. Apa lagi? Lain tak belajar apa-apa ke? Lah. Dua perkara sahaja. Work dan energy tu tajuk Muhammad Arif. Aku belajar tajuk. Okay. Boleh tulis apa yang you belajar dua perkara hari ni. Ataupun tak belajar apa-apa. Boleh tulis juga. Saya tak belajar apa-apa, doktor. Hari ni tadi saya tidur. Tulis je. Okay. Boleh tulis. So next week lah kita akan kira lah macam nak kira roller coaster ni. Banyak lagi. Okay, ni roller coaster ni. Kita punya target lah. Okay. Energy work, Mak Syafiq. Terima kasih. Apa lagi? Siapa lagi yang belajar? Apa-apa ni? Spring force. Work